makan nanti ataupun lepas mandi, abang kena balik rumah Mama. Sebenarnya abang kalau boleh tak nak tinggalkan Lisa. Abang, kalau Mama suruh balik, abang balik. Abang akan balik cepat. Lisa akan sentiasa tunggu abang. Mama? Syak, Mama nak tanya. Dalam hidup Syak, siapa yang lebih penting? Mama ke Melissa? Ma, soalan tu tak adil. Tengok, soalan yang mudah macam tu pun Syak susah nak jawab. Nampak sangat Melissa tugas kadang orang gaji je untuk Syak kan? Syak datang sini nak jenguk Ma. Bukan nak gaduh dengan Ma. Syak ni kan suka buat keputusan tak bincang pun dengan Mama. Kenapa biarkan Melissa tu balik macam tu je? Kenapa nak besarkan benda yang kecil, Ma? Lisa tu pekerja Syak. Dia sakit. Syak bagi cuti. Takkan semua benda tu Syak nak kena cerita kat Mama. Oh, sekarang ni dah pandailah berkira dengan Mama. Penatlah Mama. Semua benda Mama nak kawal. Itu antara sedutan drama yang mana kita nak kongsikan. Ada kan mengenai jugalah dengan topik kita hari ini kan, yang mana kita nak bawakan berkenaan dengan bertahan demi bahagia. Peranan siapa sebenarnya? Apa tindakan yang sewajarnya kita lakukan kalau kita berdepan dengan situasi kata mendesak ini kan? Ini mak mertua, ini suami, ini anak, ini keluarga. Bagaimana sebenarnya kan kita nak panjangkan topik ini untuk dua tetamu hebat kita di studio, yang mana kita bersama dengan seorang pakar motivasi rumah tangga, Encik Rizwan Zamri, dan juga tak lain tak bukan selebriti dan juga ibu menantu dan juga kata isteri Diana Rafa. Terima kasih jemput. Terima kasih kita bersama kita. Color coordinated tadi saya berkata kepada mereka. Janji. Nampak tenang hari ini. Okey, baik. Kita nak mulakan perbincangan kita dengan membaca satu komen dari Facebook, iaitu daripada Natira. Bertahan demi bahagia tidak semudah diucap. Perlukan kesabaran, kekuatan dan kerjasama daripada pasangan. Semoga segala pengorbanan dan usaha yang gigih daripada pasangan akan membuahkan hasil. Kepada mertua, ipar duai dan ibu bapa, janganlah merosakkan doa orang lain. Berilah peluang kepada pasangan suami isteri itu untuk mengecapi bahagia. Okey, baik. Bila kita baca komen tu, memang saya rasa macam wholesome komen tu. Tapi tidak semudah apa yang ditulis oleh Natira bagi sesetengah pihak. Jadi mungkin Cik Ridwan, kita mulakan dahulu dengan berkongsi. Bila seseorang itu ingin bertahan demi kebahagiaan, tapi yang menjadikan mereka tidak bahagia itu adalah orang lain. Kadang-kadang bukan suami pun, tapi diorang rasa macam terikat. Di sini ada orang lain yang aku perlu jaga hati, di sini ada seseorang lagi. Dalam situasi sebegini, sebenarnya apa yang individu itu boleh lakukan, Encik Ridwan? Okey, baik. Terima kasih. Sebelum bermula, saya nak serangkap pantun dulu. Silakan, Encik Ridwan. Jika tidak kerana bulan, masakan matahari terbit tinggi. Jika tidak kerana matahari ini, masakan saya berada di sini. Saya balas sedap. Balas. Okey, baiklah. Okey, baik. Okey, kita berbalik. Bagus soalan Sugita tu. Yes. Kita berbalik kepada kita hidup dalam keluarga. Keluarga yang besar. So kita bila berkahwin, kita berada di satu skop yang kecil. Keluarga kecil kita, suami isteri, dan bermulalah ada anak-anak dan sebagainya. Kita mula membesarkan keluarga kita. Tapi basic keluarga itu adalah dia memang dah ada asasnya. Ibu, bapa, adik-beradik dan sebagainya. Bila kita hidup berumah tangga, apabila isteri ataupun suami ingin memasuki alam perkahwinan itu, mereka bersatu di atas nama cinta. Tapi berlatar belakang kan masing-masing ada keluarga. Betul. Okey, jadi sebelum kita memasuki keluarga, kita kena selidik dahululah.
Kan macam kata dalam sebelum kita dah bertemu jodoh, kriteria yang dianjurkan oleh Islam ataupun Rasulullah iaitu 4 perkara. Okey. Pertama, kecantikan. Semua orang nak cantik. Kan? Bersyukur betul kau dapat cantik macam Diana. Macam Fatin Sugita. Okey. Yang kedua ialah keturunan. Keturunan yang kita kena sidik. Ini yang berbalik saya nak cakap bahawa keturunan ni kita kena lihat. Adakah kita ni sekufu ke? Sesuai ke masuk dalam keluarga ni? Kadang-kadang kita kerana jatuh cinta untuk berkasih tapi kita tak bersedia masuk dalam keluarga itu. Jadi itu yang menjadi masalah hari ini apabila dia hanya berkahwin hanya untuk bersama pasangan itu saja tapi dia tak nak masuk dalam keluarga itu. Daripada awal percintaan pun ada masalah dalam keluarga itu. Jadi di sinilah kena selidik, kena menyelami dan janganlah terburu-buru untuk dalam tempoh untuk penerimaan. Semua proses akan ada tempoh masa. Kan? Kadang-kadang setahun tempoh bertunang untuk kita bersuai kenal, untuk kita diterima. Kan? Kadang-kadang tempoh perkahwinan itu mungkin setahun 2 tahun ambil masa. Kan? Kadang-kadang mereka ada kriteria mereka sendiri. Kan? Dan kita tak termasuk juga bila ibu mertua kita ada kriteria sendiri. Adakah kita suit? Yang tu kita nak supaya bila kita hidup rumah tangga kita dah bersedia dan kita boleh harungi seterusnya. Betul. Sebab tu kebiasaannya apa yang kita dengar adalah perkahwinan itu adalah bukan saja 2 individu tetapi 2 keluarga datang bersama kan. Setuju. Sebab apa kalau kita tengok sekarang ini ramai perkahwinan daripada yang muda sampai yang ada yang berkali-kali kahwin. Tapi mungkin ada sesuatu yang mereka cari adalah kebahagiaan untuk seluruh ahli keluarga tu. Kita berbalik kepada Diana kan. Kita tadi sembang-sembang lah kan. Diana sebenarnya Zamarul anak bongsu. Jadi Diana seorang menantu perempuan dalam ahli keluarga. Mungkin kita boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya situasi. Kalau ni mungkin bercabar kan kakak-kakak semua nak kena apa orang kata? Nak kena lepas satu-satu tu juga. Okey, macam ni. Diana bersyukur sangat-sangat ya Allah. Memang Diana seorang menantu perempuan dan paling kita takut ialah sebab yang lain semua perempuan kan kakak-kakak ipar, tapi Diana dapat rezeki kakak ipar yang sangat-sangat macam menghargai, macam melayan kita dengan baik. Itu baru kakak ipar. Dan kedua mertua Diana memang sangat-sangat yang tak boleh cakap dah. Ingat kan cakap pasal anak je sedih, cakap pasal mertua pun sedih sebenarnya. Belum cakap lagi. Okay. Macam mak dengan bak ni, Diana rasa punca kejayaan Diana hari ini kerana doa dia orang. Mak dengan bak ni memang daripada awal Diana dah 13 tahun kahwin. Diana bercinta 9 tahun. Jadi sepanjang 9 tahun Diana bercinta tu tak pernah sekali pun ada masalah ke, bergaduh ke apa semua. Memang tak pernah lah. Memang dia orang melayan kita ni macam minyak menatang, macam minyak yang penuh. Di samping itu macam masa arwah mak Diana ada, arwah mak Diana ni dia agak macam cemburu sikit lah. Macam kalau Diana lebih hubungan Diana. Hubungan Diana kalau macam Diana lebihkan ke rumah Zamarul, macam balik raya ke apa ke, kenapa tak raya sini dulu? Tapi mak mertua dengan bapa mertua Diana ni memang dia akan cakap dia akan cakap tak apalah, pergilah raya sana dulu. Tak apa, awak balik lambat pun tak apa. Sampai sekarang pun macam tu lagi. Macam walaupun mak bapak yang dah tak ada pun dia tetap tak apa, pergilah raya rumah kakak ke apa dulu. Maksudnya dia orang tak tamak kan kita. Sedangkan anak lelaki tu seorang je, Zamarul tu. Sepatutnya memang dia dah kena dah ambil. Zamarul tu memang dah sepenuhnya dengan dia orang, tapi dia orang beralah memang bagi segalanya kat Diana. Sebab tu Diana rasa macam ya Allah, kalau mak dengan bak tengok ni, Diana nak cakap terima kasih banyak-banyak. Tak pernah cakap terima kasih macam ni kan selama berapa belas tahun Diana kahwin ni. Hari ni hari yang sangat special lah berkat Jumaat ni. Semoga mak dengan bak ni panjang umur, diberkati, dilimpahkan rahmat Allah. Tangisan kegembiraan. Betul. Tangisan kegembiraan dan kepuasan dan rasa macam kita tak layak sebenarnya, tapi itu rezeki yang kita dapatkan mempunyai mentua yang sangat-sangat baik dan memahami. Baik, kita nak beralih juga untuk bertanyakan kepada Encik Rizwan, yang mana hari ini kalau kita melihat untuk hubungan mentua dengan isteri terutamanya, kita jarang sekali dengar kan suami ada masalah dengan mentua. Kebanyakannya adalah isteri ataupun menantu perempuan ini. Bagaimana sebenarnya? Adakah macam Diana sendiri, kalau kita melihat penerimaan, dia memang buat macam anak sendiri, tak ada beza pun antara anak betul dan juga menantu. Pembawakan diri seseorang itu untuk masuk ke dalam keluarga baru itu sendiri bagaimana? Okey, baik. Macam kata Fatih tadi kan, bagus.
sebenarnya ada lelaki yang ada isu dengan ibu mertua. Cuma bezanya personality lelaki ni dia tak meluahkan, dia tak menunjukkan. Dia memendam rasa dan dia boleh layan saja. Kan? Jadi untuk wanita kadang-kadang budaya kita kan, nak tak nak dia perlu berada di dapur, perlu berada di dalam keluarga. So penampakan dia lebih besar daripada lelaki. Kan kadang-kadang kita kan, kalau lelaki menantu kadang keluar pun is okay. Ya, jadi dia boleh menghilangkan diri pergi mengetir kan sesama motor. Tapi kalau isteri, dia kena berada, dan mungkin budaya kita tidak nampak cantik apabila berada di situ. Bila kita selalu keluar dan sebagainya. Okey. Isu dia adalah satu perbezaan personality. Kan? So mungkin suami tidak sempat untuk memperkenalkan atau menunjukkan bahawa ada makna suai kenal antara ibu mertua dengan isteri. Isteri pun tak sempat untuk memahami ibu mertua tu bagaimana. Okey, so kadang-kadang ibu mertua ni ada pantang larang dia. Yang isteri kena faham. Kan betul macam Diana. Mungkin Diana proses yang 9 tahun tu dia dah katam. Dah katam, dah faham, selalu berkunjung dan sebagainya, ada majlis-majlis. Jadi dia dah menyelami, dah masuk. Tetapi ada yang perkahwinan yang awal ni 6 bulan kenal, 3 bulan kenal dah terus berkahwin. Itu yang dia terkejut sikit. Perbezaan personality itu. Dan kadang-kadang tu mengekalkan personality. Bila kita masuk, macam kata masuk kandang kambing mengembik jadi isteri itu tidak merubah atau tak fleksibel. Jadi dia mengekalkan sifat dia. Saya memang begini. Saya kalau tak suka, saya tunjuk muka. So, ibu mertua memang tak suka menantu yang tunjuk muka, buat muka. Jadi, benda tu perbezaan. Okey, baik. Jadi, perbezaan itu masing-masing ada ego masing-masing. Itu yang buatkan suami tersepit. Okey, itu dari sudut personality, dan Cik Rizwan juga berkata masuk kandang kambing mengembik. Tapi kalau dah mengembik bertahun-tahun, Cik Rizwan, dan tidak ada apa-apa yang berubah, masih lagi tidak kira lah dengan anak mertua lelaki ataupun yang perempuan, masih lagi ada orang kata ada macam friction, orang kata tak boleh ngam lagi. Kalau masuk dapur je mak mertua pandang jeling. Kau nak masak apa? Macam ada je tak betul kan? Jadi macam mana Encik Rizwan dalam situasi begini? Kalau nak bertahan demi kebahagiaan tapi dah bertahun-tahun, mungkin ada yang 20 tahun, 25 tahun masih tak ngam. Apa yang perlu dilakukan? Berbaloi ke kalau kita bertahan demi kebahagiaan yang tak ada kebahagiaan itu? Okey, baik. So, bila kita cuba, sebab manusia ni, kalau kita lihat, ada kajian menunjukkan bahawa manusia boleh hidup tanpa oksigen, 3 minit je. Tanpa air, mungkin 3 hari je. Tanpa makanan, tapi tak ada kajian menunjukkan bahawa berapa lama boleh bertahan jika kita ada isu dengan mertua. Kan? Tak ada kajian tu. Mungkin saya lah kot nanti. Okey, baik. Jadi, berbalik kepada perkara ini, adakah perlu bertahan? Kan? Sebab kita dalam isu bahagia ni, kita tidak boleh memaksa diri. Betul. Sebab kita akan menampakkan sama ada kita bersembunyi, menyelindungi, ataupun kita akan nampak juga ketidakbahagiaan itu. Jadi, okey, saya melihat akronim tahan itu. Kan? Ada orang dia tahan. Ada orang cuba bertahan. Ada orang tak tahan. 3 perkara ni. So kalau boleh akronim tahan, TAHAN. So T ni adalah tempoh masa. Kan? Mungkin kita mengarungi perkahwinan 2-3 tahun dan kita cuba berbincang, cuba ubah suara dan sebagainya. Tapi tidak boleh. Tidak bertemu jalan buntu sentiasa. Jadi kerana ada tempoh masa. Tempoh masa ni selalu saya bagi tahu klien mungkin 6 bulan atau setahun. Untuk kita cuba bertahan lagi. Okey, 6 bulan 1 tahun tu dengan A. A itu adalah amaran. Kita bagi tahu pada pasangan kita, sama suami atau isteri, kata saya cuba juga untuk bertahan dalam tempoh sekian, 6 bulan atau 1 tahun. Jadi pasangan kita bersedia, sama suami atau isteri. Okey, jadi kalaulah suami atau isteri kita, pasangan kita bersedia, kita boleh aku janji. Okey, kita sama-sama ubah. Kali ini betul sebab kita dah takut. Dah ada amaran di situ. Kan? Ada aku janji. So H adalah hadapi dengan tenang. Kadang-kadang manusia ni berbuat balik. Kadang-kadang dalam tempoh dia nak berubah tu, ada benda yang di luar kawalan. Kan? Di luar kawalan dan sebagainya, sikap ibu dan sebagainya. So A ialah Allah tempat mengadu. Kan? Kadang-kadang kita tak kuat dan sebagainya. So isteri terutamanya dia mengadu pada Allah dan beristikharah lah. Kan? Dan N yang terakhir lah nikah. So kalau kita dah cuba bertahan, kita tak nikah, kita akan hidup dalam red race. Dalam berlari dan gelung sahaja. Sampai bila ada sampai 21 tahun bertahan kerana anak. So akhirnya dia tidak bahagia.
okey. So ada kes klien saya, anak dah besar, daripada kecil dia bertahan, anak besar, so anak marah pada ibu. Kenapa bertahan kerana saya? Betul. Saya menjadi mangsa. Kalau saya tahu ibu tak bagi dulu, kenapa ibu tak keluar dari kahwinan? Dari sudut ibu itu adalah untuk kebaikan anak, tapi anak tu sebenarnya tak ada kebaikan pun dia. Betul. Dengan melihat apa senario dalam hubungan antara keluarganya. Okey, kita nak tarik nafas kejap ini. Mungkin kita nak dengarkan juga apa antara kata ataupun pendapat orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Bincang dengan husband lah. Macam mana pasal perangai mak mertua ni. Bercakap muka ke muka ni lagi elok. Kalau cakap ke belakang ni tak elok lah. Satu pihak dengar, lain cerita. Kena dua-dua. Pihak isteri mengalami tekanan daripada ibu mertua kan. Yang penting sekali komunikasi dengan suami. Kita kena bagi tahu suami. Suami kena tahu dekat mana apa yang kita rasa. Suami kena tahu. Suami pun kenalah memainkan peranan. Pihak suami pun tak bolehlah sentiasa nak menangkan mak aja. Pendapat akak lah kan, kalau isteri dapat sokongan daripada suami, macam mana susah pun halangan dia. Tapi kalau suami itu berada dekat belakang isteri, akak rasa insya-Allah segala masalah masih dapat diatasi. Yang penting doa lah. Sabar banyak-banyak. Lepas tu kalau boleh perbincangan antara suami isteri itu amat-amat penting. Suami itu memang kena mainkan peranan yang penting. Mungkin kita kena lebih yalah, siapa tak sayang ibu kan, dan siapa tak sayang isteri. Jadi perbincangan tu penting. Mungkin kena pandailah ambil hati ibu, ambil hati isteri. Itu pendapat orang ramai kan, rata-rata positif lah kita dengarkan pendapat-pendapat. Saya yakin yang semua ini mempunyai hubungan yang baik dengan mertua mereka. Yang saya tertarik tadi, perbincangan itu penting. Komunikasi. Okey, baik, kita nak dengarkan, kita nak baca sedikitlah antara komen-komen yang dihantar oleh penonton kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Rashida Katzi, yang mana best tajuk hari ini. Saya nak kongsi sejak bergelar menantu, mertua saya adalah mertua yang terbaik, dari anak sulung hingga ke anak 4. Mertua saya yang jaga saya. Mertua saya is the best. Saya bukanlah orang yang senang. PKP saya tak boleh meniaga. Dari jauh mertua post barang-barang dapur walaupun saya di Kedah dan dia di Terengganu. Pengorbanan kan. Dia kasihkan kepada menantu dia walau apa pun status ke, tak bekerja ke kan, adalah kesusahan. Okey, kita ada juga, kita tak boleh nak orang kata lari daripada senario yang berlaku sekarang ini, disebabkan menantu dan juga mentua ada juga isu sihir menyihir, disebabkan mungkin cemburu hubungan anak mereka dengan menantu mereka, tergamak untuk lakukan apa antaranya pendapat Diana untuk atasi hubungan yang mungkin tak bernasib baik, tak diredain. Macam Prof cakap tadi, selagi kita boleh bertahan, kita bertahanlah. Tapi benda ni terjadi dengan dekat keluarga terdekat Diana juga, di mana mak mertua dia memang tak pernah restu apa saja yang dia buat. Semua tak kena. Sampai satu tahap apa yang dia buat, dia masuk dapur ke, dia bawa anak ke, ada je benda yang tak kena nak ditegurnya. Sampaikan kita nasihatlah kita punya one of family ni, kita cakap tak apalah, reda je lah, buat tak tahu je. So dah berbelas-belas tahun, buat tak tahu, dia tak boleh nak lawan perasaan tu. Dia tetap macam nak bergaduh jugalah dengan mertua dia. Dia tak boleh nak sampai jadi orang yang sabar tu, dia tak dapat. Jadi dia pun sama kutuk, dia pun sama tak puas hati apa semua. End up rumah tangga dia sebenarnya bahagia. Dia bahagia, dia happy dengan anak-anak semua, anak 4 semua alhamdulillah. Tapi at last, sebabkan tak ada reda tu, walaupun mak mertua dia tak betul, bagi Diana lah, walaupun mak mertua dia tak puas hati dengan dia apa semua, last kali bercerai juga. Bercerai sebab Diana rasa tak ada reda mertua tu, tak ada keberkatan dalam restu ibu bapa mertua tu. Sampai dia bercerai-berai. Tapi kalau melalui cerita Diana ni, mangsanya adalah suami dan juga anak-anak, sebab mereka okey kan hubungan mereka, keluarga yang kecil tu. Macam Cik Rizwan, ada tak antara mungkin daripada kes-kes sebelum ini berkenaan dengan sihir, apa sebenarnya punca? Besar sangat ke ataupun tergamak sampai nak ada orang kata tindakan begitu? Okey, kadang isu-isu dia bila dalam sesi kaunseling dia isu-isu dia sangat ringan. Okey, terutama anak anak dia tersepit sebab bila dia membesarkan anak daripada kecil hingga besar, anak ni taat.
terutama anak sulung atau anak bongsu. Memang dalam psikologi memang dua-dua ni selalu tersepit. Anak pertama sebagai peneraju. Bila dia menantu pertama akan selalu tersepit sebab dia macam bahan uji kaji, testimoni. Okey, dan bila mungkin ada banyak ada yang bercerai-berai, adik-beradik dan sebagainya, anak bongsu akan jadi mangsa untuk last trial. Kan? Okey. Jadi isu dia ialah anak yang taat ni bila berkahwin dia mula mendengar kata isteri. Sebab kena faham ibu-ibu mertua mereka ada dunia mereka. Mereka bila dah meningkat dewasa, mereka kita dah beri pengajian yang hebat dan sebagainya. Bila mereka berkahwin, mereka ni adalah satu syarikat kecil, usaha sama. So suami CEO, isteri CEO. Jadi ibu mertua ni dia bukan board or director. Ramai yang meletakkan ibu ni CEO. So itu yang silap. Jadi dia bermaharajalela untuk menentukan arah tuju perkahwinan. Jadi ibu ni suami selalu beritahu dia macam seolah konsultan kepada suami saja. Tegur dia apabila dia tersasar menjalankan tanggungjawab ataupun dia dah usaha ni hampir bankrupt nak berpisah, so dia boleh minta konsultan untuk menasihati. Jadi dalam perkara ini contoh ada kes klien ibu mertua menyihir. Sihir pemisah dalam Islam dalam kelompok Melayu dan bila saya tanya perawat-perawat Darul Syifa sebagainya, individu yang selalu nombor satu yang menyihir adalah ibu mertua. Yang kedua ialah kawan baik tanpa kita tahu. Yang ketiga lah individu-individu yang mungkin ipaduai ataupun orang-orang yang di luar yang ada hasad dengki. Dan ibu mertua ni itulah kita kena jaga iman kita, sebab kalau kita nak anak terus setia akur pada kita, so mungkin kita kena meletakkan imitasi dia dah berkahwin. So kita kena membebaskan dia supaya dia boleh jadi khalifah. Kalau tidak kita terus menerajui semua benda kita nak susun. Itu yang selalu terjadi sebab tidak mendengar kata. Okey, baik. Itu dari sudut seorang ibu. Itu adalah kasih sayangnya kan. Tak boleh nak lepaskan anaknya, tapi seperti yang Encik Rezwan katakan, perlu bila ada timing dia. Bila perlu lepaskan kita lepaskan. Dan ada juga suami yang rasa tersepit, alamak apalah aku nak lakukan, tapi ada juga yang menjadi penyokong. Dia dua-dua belah dia menyokong dan dia menjadi pendamai dalam keluarga. Itu yang kita nakkan. Tapi ada suami yang mendiam diri je sebab dah tak tahu apa nak buat kan. Dan mungkin dalam kalangan yang sedang menonton sekarang ini ada ibu mertua yang tapi saya tak memberikan masalah kepada keluarga anak saya, menantu saya yang memberikan masalah. Mungkin ada lain situasi di rumah tapi hari ini kami nak memberikan pendedahan, pencerahan lah kan. Tapi Encik Rezwan, kalau dalam situasi di mana disebabkan anak, kadang-kadang ibu mertua dan menantu ada perselisihan faham disebabkan anak kecil. Mak kata buat ni, nenek kata buat ni, disebabkan itu pun ada konflik dalam situasi macam ni. Apa yang boleh dilakukan? Okey, berbalik pada komunikasi. Komunikasi adalah yang terbaik untuk kita mengharmonikan hati-hati manusia. Sebab kita nak bagi win-win. Sebab ibu mertua ada pandangan dia. Kadang bertahun-tahun dengan amalan itu. Tiba-tiba mungkin dia memandang menantu ni orang baru, orang muda yang tak tahu apa-apa. Jadi benda tu kena ada hormat menghormati. Kita boleh mengambil win-win mungkin petua ini dan kita boleh, sebab tu dalam berkomunikasi kita kena berkawan. Kita boleh berkawan, kita boleh menerima. Yes, betul. Macam Diana berkawan dengan jadi mak itu boleh menurunkan egonya. So dia menerima, ini moden, dulu mak tak tahu. Sekarang dah berubah. Kan? Itu yang jadi dalam asuhan anak-anak. Kan? Jadi tidaklah ibu tu keterlaluan untuk memegang prinsip ketuaan dia. Jawatan dia. Jawatan dia. Dalam sama dia menerima perkara-perkara ilmu semasa dan orang muda ni yang mungkin telah ada ilmu-ilmu tersendiri. Jadi kita nak hormati, win-win, berkomunikasi dan berkawan. Itu yang terbaik. Betul. Apa yang dikongsikan Cik Nuzhan sebenarnya boleh relate juga kan. Kadang-kadang menantu ada ego dia. Dia nak cuba untuk explore sesuatu yang baru. Mak mertua pula ada cara yang mungkin turun-temurun. Cara yang dah lama dilakukan. Bila berjumpa, bila situasi tu ni jadi panas lah. Ada konflik. Okey, Diana, bagaimana sebenarnya untuk kita nak jelaskan kepada penonton di penghujung perbincangan kita ni, peranan sebagai seorang suami sebenarnya dan juga peranan individu sebagai mertua dan juga menantu untuk kita ada keharmonian dalam rumah tangga tu. Macam seorang suami ni bagi Dana, dia kena banyaklah macam merapatkan isteri tu dengan mertua dengan apa cara sekalipun. Yalah, mungkin perasaan isteri
pun ada jealousy dia juga. Macam kau ni lebihkan mak kau je, lebihkan family je kan. Jadi peranan suami ni dia kena kreatif lah. Dia kena kreatif. Mungkinlah bagi Dana, dia tak boleh tunjuk sangat macam kat sana you kena macam ni you kena macam ni suami dia tak boleh macam tu. Dia kena ada tips macam psikologi lah, macam jom kita balik rumah mak nak, jom kita buat ni majlis ke apa-apa ke, macam ada something yang kreatif untuk merapatkan hubungan isteri tu dengan mertua. Okey, macam Diana pula, Diana bukan yang mertua je, macam Diana kadang-kadang dalam lebih rapat dengan bapa mertua. Macam kalau ada masalah ke, ada deal apa-apa projek ke, Diana akan minta keberkatan dia dulu. Diana akan call, hello bak, apa pagi Diana nak pergi, contohlah sporting. Memang sporting tapi dia garang. Dia agak garang juga. Tapi Diana akan call, Bak, hari ni nak pergi wanita hari ni tau. Nanti Bak doakan Diana Sebab Diana tahu setiap doa mertua tu memang sangat mustajab. Kan? Jadi benda tu Diana rasa itulah. Selagi ada hayat diorang ni, Diana perlukan doa mereka. Sebab Diana pun dah tak ada mak bapak kan. Jadi Bak dengan mak ni macam selalu sangat mendoakan Diana. Jadi bagi Diana, peranan suami tu dia kena kreatif. Dia tak boleh macam nak salahkan bini je kan. Mesti dia kena ada something yang boleh merapatkan hubungan dia dengan mak bapak dia. Betul. Berlaku adil jugalah. Berlaku adil. Sesuatu situasi kan. Mungkin Cik Rizwan di penghujung ini kata-kata hikmat untuk berikan kekuatan dan juga kita ni hidup bukan disebabkan kita, disebabkan orang di sekeliling kita, anak kita, suami dan juga mungkin ibu kita sendiri kan, untuk kita bawa nama ibu kita yang dah mendidik kita tu untuk kita bertemu dengan keluarga baru. Baik, saya last dengar satu rangkap pantun dan sedikitlah kata nasihat. Penutup Penutup Orang tu berkaki tongkat, anak dara jauh nampak dekat. Hidup bahagia janganlah terikat. Hidup beriman pasti berkat. Amin ya Allah. Jadi dalam kita hidup beriman ni, kita berilmu. Suami kena ada ilmu untuk jadi khalifah. Jadi dalam khalifah ni dia ketua. Dia perlu diingat bahawa dia menanggung dosa ibu dia. Ibu dia, kalau ibu yang tidak ataupun kehilangan ayah, kan, dialah tonggak, dia perlu menasihati, kan, menegur ibu, kan, dia menanggung dosa isterinya, menanggung anak perempuan yang tak berkahwin dan juga menanggung adik-beradik perempuan yang tak berkahwin. Besar tanggungjawab ni. Okey, jadi dalam perkara ini suami perlu jadi orang tengah, saling ketua, dan ibu pula kita kena berkawan dengan menantu. Kita hidup tidak lama, kan, alangkah indahnya kalau kita hidup sama-sama supaya anak menantu kita akan jaga kita nanti. Dan sebagai isteri, kita janganlah terlalu sombong. Walaupun siapa pun kita tak akan dapat berkahwin dengan pasangan cinta kita itu kalau tanpa melalui ibunya. Ibu yang melahirkan pasangan kita. Jadi kita kena bersyukur dan kita sama-sama kata apa, sama-sama kita nak hidup bahagia dan berkat. Itu yang kekal hingga redha. Perlu banyak bertolak ansur juga dan betul. praktikan apa yang Cik Rizwan katakan, tahan tadi. Tapi kalau ada para suami yang tengah menonton sekarang ni tengah garu kepala, macam mana aku nak jadi kreatif lagi. Okey, kita nak mengakhiri perbincangan dengan satu lagi komen. Nora Fidah berkata, bertahan demi bahagia memerlukan pengorbanan dari pasangan itu. Untuk bertahan, kenalah ada ilmu yang betul dan mencari jalan penyelesaian, bukan sekadar bertahan dan menyakitkan hati sendiri. Hargai diri dan pasangan serta orang sekeliling. Setuju. Terbaik untuk penutup perbincangan kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Rizwan Zamri dan juga Diana Rafa atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat bermanfaat untuk penonton dan juga diri kita sendiri. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terima kasih. Thank you. So sweet lah you.